نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan-tuan dan saudara mulia, semua orang-orang yang puasa, hari yang dia tunggu adalah hari raya. Sebab tu tuan-tuan, bila puasa 29 hari, maka semua orang suka. Nah, walaupun kalau tambah sehari lagi puasa jadi 30, tapi 29 itu pun kerana nampak bulan maka wajib buka. Tapi tak ada orang nak dalam puasa dia tu cukup 30. Semua orang suka kalau 29 hari. Sebab apa? Kerana setiap orang puasa tu hak dia tunggu adalah hari raya. Nah, dia tunggu hari raya. Kerana hari raya ni bebas. Dia boleh makan, minum, boleh tidur dengan isteri, suami, boleh berjalan. Dan kebebasan Allah bagi bila hari raya. Bahkan haram kalau orang puasa hari raya. Nah, tuan-tuan dan saudara mulia, hari raya yang sebenar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, Abdullah bin Mas'ud bagi tahu 5 perkara hari raya bagi umat ni sebenar-benar hari raya. Kenapa? Kerana hari raya hari ni ataupun tahun depan ataupun raya haji, dia raya sebentar je, setengah orang aja dia faham kata hari raya ni suka. Sebenarnya tuan-tuan mulia, hari raya ni hari suka. Hari suka adalah bagi orang yang dapat ucap kalimah la ilaha illallah, dia mati dalam iman, maka dia akan hari raya selama-lama. Itulah raya yang sebenar. Kalau hari raya ni tuan-tuan walaupun 100 kali raya, tapi bila mati tak dapat ucap la ilaha illallah ataupun mati tidak ada iman, maka dia duduk dalam azab, duduk dalam susah selama-lama. Dan yang kedua, Ibni Mas'ud bagi tahu hari raya adalah bila seorang lepas daripada seksa kubur. Kerana kehidupan dalam kubur tuan-tuan mulia lebih lama daripada dunia. Setiap orang akan tidur dalam kubur, duduk dalam kubur, tunggu hari kiamat 40,000 tahun. Dan bagi orang yang selamat daripada kubur, itulah hari raya untuk dia. Kerana hari suka. Nah, bila dia tidur dalam kubur, tak ada siapa gerak dia. Dia tidur walaupun 40,000 tahun. Malaikat-malaikat tak berani gerak. Serupa juga dalam hadis bagi tahu orang yang senil dalam kubur supaya malam pengantin baru. Kahwin malam pengantin baru. Orang pengantin baru ni orang tak gerak dia. Lepas boleh dia tidur, walaupun ibu bapa ada dalam rumah, je ada. Tengok pukul 5 dah subuh dah dia tak bangun lagi. Nah, mak pak dia tua dia tengok, natu dia tak bangun lagi. Tapi dia buat tangan tok di mulut. Duk dia, jangan gerak dia. Pasal apa? Malam pengantin baru. Boleh dia tidur, boleh suka hati dia. Nah, malam pengantin baru. Begitu juga orang tidur dalam kubur tuan-tuan. Kalau dia mati dalam kalimah, mati dengan iman, dia duduk dalam kubur. Nabi bagi tahu, dia duduk dalam kubur seperti malam pengantin baru. Tak ada siapa berani gerak dia, melainkan kekasih dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, 40,000 tahun dia tidur dengan rehat. Dibuka satu lubang daripada jannah, masuk dalam kubur dia. Dan tuan-tuan mulia, yang ketiga Ibni Mas'ud bagi tahu hari raya
apabila seorang dapat terima surat dia tangan kanan, maka itulah hari raya untuk dia. Dia akan tunjuk pada isteri dia, adik-beradik dia, keluarga dia dan semua manusia di pada mahsyar, kerana dia boleh terima surat tangan kanan. Tapi orang-orang yang tak dapat terima tangan kanan, ada setengah terima tangan kiri, ada setengah tangan adik belakang. Nah, masuk ke perut dia, buka tembus dia adik belakang, dia terima surat, maka dia tidak nasib baik. Orang hari raya sebenar bila terima surat tangan kanan, lepas dia duduk di yaumil mahsyar seperti 2 rakaat semaya. Sedangkan di situ tu orang nasib tak baik, tuan-tuan mulia, dia dihasyarkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah hasyarkan dia, himpun dia di pada mahsyar dalam keadaan mata dia buta, dan duduk di situ lama, lebih daripada kubur lagi. Dalam riwayat kata sampai 50,000 tahun. Dan hari raya yang keempat, tuan-tuan, Ibn Mas'ud bagi tahu, apabila seorang dapat lalu titi siratal mustaqim seperti kilat, maka itulah hari raya untuk dia. Kerana di titi sirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ada orang yang lalu seperti kilat, seperti kuda yang laju, dan seperti berlari, seperti berjalan, dan seperti mengakuk. Dan ada juga orang yang lalu atas titi sirat, kepala dia di bawah, kaki dia di atas. Orang nasib tak baik, tuan-tuan mulia, dikaitkan kaki dia, kepala dia jatuh dalam neraka Jahannam. Tapi orang yang lalu titi sirat seperti kilat, maka itulah hari raya untuk dia. Dan hari raya yang kelima, Ibn Mas'ud bagi tahu, adalah apabila dia lepas daripada neraka Jahannam, dia boleh masuk dalam syurga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Apabila dia lepas daripada neraka Jahannam, dia boleh masuk syurga, faqad faz, maka dialah orang berjaya. Itulah orang hari raya sebenar. Kerana bila masuk syurga, dia boleh jumpa. Itulah ziarah yang sebenar. Adapun ziarah hari ni, tuan-tuan mulia, hari raya ni, kita ziarah berapa jam? Boleh ziarah ibu bapa, adik-beradik, kaum keluarga, sain sahabat. Bila masa habis petang, esok habis dah. Bagi orang beriman, esok disunat puasa tambah ni hari lagi sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi bagi budak-budak, dia suka main, dia tak tahu. Tapi bagi orang beriman, dia akan hubung, dia akan hidup sunnah Nabi SAW. Maka hari ziarah dia akan habis. Tapi di hari akhirat, ziarah selama-lama. Ziarah Nabi, ziarah Rasul, ziarah sahabat, ziarah keluarga, ibu bapa, dan dapat ziarah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beruntung, setiap hari dia boleh ziarah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan orang wanita-wanita, perempuan-perempuan yang salihah, di atas dunia ni, dia jaga amalan-amalan dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu ziarah. Bahkan dia tak kena ziarah Allah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri duduk di depan pintu, dan orang wanita-wanita buka pintu rumah dia aja, dia boleh melihat Allah melalui pintu jendela dia. Itulah kesukaan bagi orang hari raya yang sebenar. Tapi hari ni, tuan-tuan mulia, banyak manusia silap faham. Hari raya main bedi, main bunga api, kesukaan main judi, berjalan, suka, dan manusia terlupa maksud dan tujuan yang Allah hantar kita mari dalam dunia. Sebenarnya Allah bagi masa kepada kita sebentar untuk hidup dalam dunia. Dan Allah beri peluang ni suruh kita usaha di atas iman dan amal kita. Kerana orang boleh mengucap kalimah la ilaha illallah adalah orang beriman. Orang yang usaha di atas iman dia, baru dia mati dalam keadaan iman. Dan orang yang berjaya apabila dia boleh tekan nafsu dia sebentar untuk jaga amalan-amalan. Kerana selepas pada mati dia, maka semua benda yang boleh tolong dia adalah iman dan amal saja. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang yang cerdik, orang yang bijak,
orang yang pintar, pandai, bijak. Nah, ialah orang yang tekal sebetul nafsu dia selama 60, 70 tahun hidup dalam dunia. Dia buat gapo? Wa amila, dia buat amal lima ba'dal maut, untuk cedek lepas pada dia mati. Nah, tapi orang yang bodoh Nabi bagi tahu, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Adapun orang yang bodoh, nah, dia ikut habis semua nafsu dia, hak nak gapo atas dunia, dia tu nak makan sedap, nak berjalan, nak suka. Hatta dalam hari raya ni pun hari yang besar di dalam agama, iaitu takbir, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ziarah ibu bapa, adik-beradik, mari di masjid, baca Quran, berzikir, bui maaf di antara satu sama lain, dengan anak-anak, dengan isteri, mahabbah, kasih sayang, suka jamu bui orang makan, lebih lagi suka bui sedekah, suka bayar zakat yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Nah, tapi hari ni tuan-tuan dan saudara mulia, bila manusia dia silap faham hidup atas dunia, dia berasa hidup ni bagi kesukaan, dia tak ada buat persiapan untuk balik kepada hari akhirat, maka orang itulah orang yang menyesal di hari akhirat, yang mana tangisan mereka walaupun tubik air mata darah sekalipun, maka dia tidak dapat balik lagi. Allah bagi agama kepada kita supaya kita selamat, dan agama ni kena usaha di sini. Di atas maksud inilah Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kuatkan iman umat ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kerja agama, Allah bagi kerja dakwah kepada umat ni sambil buat ibadat. Kerana nak jaga ibadat saja tak sempurna, kita buat ibadat tidak seperti umat dulu-dulu. Tapi Allah bagi harga kepada umat ni kerana Allah bagi usaha dakwah kepada umat ni. Tuan-tuan dan saudara mulia, dan untuk selamat inilah ada jemaah-jemaah keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam hari raya, hari ni ada banyak jemaah keluar. Ada 4 bulan, ada 40 hari, ada orang kecek Thai, ada orang kecek Melayu. Walaupun isteri mereka di rumah tunggu untuk berhari raya dengan suami mereka, walaupun anak-anak mereka tunggu di rumah untuk berhari raya dengan ibu bapa, dengan pok mereka, tapi oleh kerana agama ni penting, usaha atas iman ni penting, kerana Allah bagi peluang sekali je dalam hidup kita. Nah, satu kali ni je, kalau kita boleh usaha maka kita selamat. Kalau kita dapat iman bersama dengan kita, kita balik, maka kita selamat. Kita akan jadi orang bertuah. Adapun kehidupan dunia, tuan-tuan mulia, di belakang ayat tadi, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, Allah bagi tahu hubung lagi, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada apa pada kehidupan dunia melainkan mata benda yang menipu manusia saja. Dunia inilah buat manusia rosak. Nah, sebab tu tuan-tuan mulia, ada jemaah keluar jalan Allah, dan hari ni juga ada jemaah baru tangguh. Mereka baru cukup 40 hari, 4 bulan. Hari ni juga mereka akan balik di rumah mereka. Dengan sebab tu tuan-tuan mulia, nah, orang-orang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada peluang masa dia untuk belajar iman dia, supaya iman dia jadi kuat. Karena iman ni, nah, Imam Bukhari tulis dalam kitab dia Sahih Bukhari, al-iman yazid wa yanqus. Sesungguhnya iman ni dia bertambah, wa yanqus, dan dia jatuh turun, dia berkurang. Bila dia bertambah, nah, bila kita usaha atas iman, kecek kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, nah, kecek ha syurga, kecek ha neraka, kecek ha kubur, kecek ha akhir akhirat, ha amal-amal. Setiap nabi, lebih lagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk bentuk iman 3 perkara nabi kita telah bentuk. Nombor 1 daripada makhluk kepada khalik. Hari ni semua manusia suka kecek makhluk, benda. Yuhibbunal khalq wa yansawunal khaliq. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, umat aku akhir zaman banyak mereka cinta kepada makhluk, cinta pada rumah, cinta kasih pada isteri, kasih pada suami, kasih pada bangunan, kasih pada menega, kasih pada harta, kasih pada binatang-binatang, pokok kayu, kebun, pangkat, wa yansawunal khaliq, dan dia terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia lupa pada Allah, macam mana dia nak dapat iman sebagai iman matlub? Allah Maha Kuasa, makhluk tak kuasa, tak akan masuk dalam kepala dia, tak
tak akan masuk dalam hati dia. Sebab bicara dia, kecek pe dia hari-hari, kecek tentang kebesaran makhluk. Getah maha, minyak maha, pakaian maha, rumah maha, benda-benda maha. Dia tak akan kecek kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mari ajar amal kepada kita. Walaupun sekecil-kecil amal. Sebagaimana orang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Seorang yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala sepagi ataupun sepetang lebih baik pada dunia dan isi-isi dunia. Nabi ajar amal 2 rakaat semaya tengah malam lebih baik pada dunia dan isi-isi dunia. 1 rakaat orang keluar jalan Allah semaya lebih baik pada ibadat 70 tahun ibadat. Semaya Isra' 2 rakaat Allah beri pahala haji dan umrah yang makbul. Semaya tahajud tengah malam walaupun 2 rakaat Allah selamat dia daripada api neraka Jahannam. Allah beri pahala dia lebih baik pada dunia dan seisi dunia. Nabi mari ajar amal. Kerana hari ni banyak manusia kecek benda. Kedai boleh hutung, pakaian menega boleh hutung, buat kebun boleh hutung. Tapi manusia hari ni lupa ibadat boleh hutung. Sebab tu masjid jadi kosong. Rumah-rumah kita keluar, amalan-amalan keluar daripada rumah kita. Yang ketiga, Nabi SAW telah usaha beri kepentingan akhirat. Bagaimana Allah bagi tahu dalam Quran, wabil akhirati hum yuqinun. Sebenarnya kita mari dunia ni untuk yakin kepada akhirat. Kerana kehidupan semua manusia nak suka, nak kaya, nak senang, nak mulia, nak tinggi, nak comel, nak gagah, nak kuat, nak rumah besar, nak harta banyak, nak pakaian molek, nak perhiasan. Semua benda ni Allah sifat di hari akhirat. Allah tak bagi di dunia. Adapun dunia ni sebagai tempat imtihan kepada manusia. Jadi hari ni kalaulah kita lupa akhirat, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Banyak umat aku akhir zaman mereka kasih pada dunia, wa yansawunal akhirah, dan mereka lupa pada akhirat. Jadi di atas maksud inilah tuan-tuan mulia, ada peluang kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat jaga dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pak perkara di banyak dakwah, taklim taklum, zikir, ibadat dan khidmat. Pak perkara dikurang, makan minum, tidur rehat, keluar masjid, kurang kecek sia-sia. Dan pak perkara jangan setuh, jangan minta, jangan harap, dan jangan ambil barang orang tanpa izin, dan jangan mubazir. Bila keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga istima'in amal. Lapai perkara istima'in amal, mesyuarat setiap hari, jaga gas, jaga taklim, jaga semaya jemaah, tidur berjamaah, makan berjamaah, dengar bayar, dengar kuliah subuh, dan musafir, safar, perjalanan dengan berjamaah. Dan bila keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang niat islah iman dia, bagaimana setiap hari iman naik ataupun turun. Kerana kita ni manusia, bukan malaikat. Malaikat iman dia duduk setepak. Nabi-nabi, anbiya, iman dia naik, dia tidak ada turun. Dan kita ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bila kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh cek tengok iman kita naik ataupun turun. Dapat baiki iman kita, yakin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga keluar jalan Allah, dapat baiki amalan-amalan kita. Semaya biar betul, baca biar betul, Quran kita kena betul, duduk dalam taklim, duduk dalam suasana iman dan amal. Dan yang ketiga, macam mana kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat jaga suasana masjid, hidup amalan-amalan masjid, dan dapat bentukkan orang-orang buat usaha dakwah. Kerana umat ni Allah mulia dengan sebab dakwah. Allah tidak puji umat ni dengan ibadat. Kalau Allah puji umat ni dengan ibadat, sudah tentu Allah akan beri umur pada umat ni lebih daripada umat dulu-dulu. Oleh kerana Allah bagi kerja dakwah kepada umat ni, supaya umat ni iman dia kuat. Kerana Nabi tidak tinggal saka harta, bumi, pangkat kepada umat ni. Bahkan Nabi tinggal saka iman dan amal. Dan di atas iman dan amal ni kena usaha, bermujahadah, susah payah. Begitu juga orang yang kelik, bila balik keluar cukup dah, dia balik dengan sifat-sifat, dengan akhlak yang baik, usaha di dalam rumah dia, sehingga isteri dia jadi masturah, isteri dia jadi perempuan salihah dan mukminah. Kerana seorang perempuan bukan janguk dia, bukan comel dia, bukan harta banyak, bukan pangkat, bukan rumah besar, bukan kebun luah, bahkan satu orang wanita. Nabi SAW bagi tahu,
wa khairi mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik mata benda dunia adalah perempuan salihah. Dan lebih lagi kalau perempuan itu boleh jadi da'iyah, ada fikir atas anak dia, fikir atas keluarga dia, fikir dalam rumah dia, dapat bentuk rumah dia, dapat bentuk suasana masjid dalam rumah dia, dapat bentuk anak-anak dia. Kerana hari ini manusia rosak dengan sebab suasana rosak. Anak-anak kita daripada kecil jadi rosak, isap rokok, daun ketung, ganja, judi, pencuri, pembunuh, pengkhianat. Budak-budak muda hari ini sudah jadi rosak kerana suasana agama tidak ada lagi. Dengan sebab inilah bila kita hidup keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang balik di rumah dapat usaha di atas masjid-masjid, atas kampung-kampung, maka agama akan wujud, suasana agama akan wujud, iman umat ni akan jadi kuat. Bila iman dia kuat, amalan-amalan dia dapat jaga. Mudah-mudahan Allah akan selamat dunia dan juga akhirat. Maka di atas maksud inilah sama-sama kita hari ni kita mari duduk, kita dapat semaya hari raya Aidilfitri. Sama-sama kita duduk dengar sedikit nasihat, lepas tu sama-sama kita doa dengan Allah. Semoga kita buat niat mulai daripada hari ini kita bertaubat dengan Allah. Umur kita hak lepas mari dah kita lalai, kita cuai, tak ada jaga amalan. Allah Maha Pengampun. Wa inni laghaffarun, wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku ni Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Liman taba, bagi orang bertaubat. Walaupun dia buat dosa banyak mana, dia lalai pada Allah, dia tinggal semaya, dia berjudi, dia curi, tapi Allah terima taubat dia. Liman taba wa amana, dan mulai dia beriman dengan Allah, wa amila salihan, dan dia buat amal soleh, summah tada, kemudian Allah bagi hidayah. Dan jalan inilah jalan hidayah. Orang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia dapat hidayah daripada Allah, maka dia dapat jaga perintah Allah, sunnah Nabi. Dia dapat tinggalkan benda-benda haram, dia dapat tinggalkan benda-benda yang tidak baik. Maka dialah termasuk di dalam golongan orang yang selamat dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah kepada kita. Bersama hari ini kita doa dengan orang keluar jalan Allah, dia tinggal rumah dia, dia tinggal urusan dunia dia. Bersama dengan kita doa dengan orang-orang nak balik, dia baru tangguh daripada keluar jalan Allah. Dan bersama dalam majlis yang besar ni mungkin ada ulama-ulama dan ada awliya-awliya illah, orang wali-waliullah, orang-orang yang soleh, orang yang taqwa. Mudah-mudahan dengan berkat mereka Allah terimakan doa kita. Dan sama-sama kita minta dengan Allah, umur kita jika panjang lagi, lepas pada Ramadan kita dapat puasa 6 hari, lepas tu kita tak niat untuk kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pilihkan kita untuk selamat dan untuk jadi kita sebagai asbab hidayah untuk kita dan umat seluruh amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahimin, arhamna ya Allah ya Rahman Rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda syakirin, hamda yuafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله. اللهم يا فارج الهم ويا كشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما نسألك أن ترحمنا، فارحمنا برحمتك أن تغننا بها عمن سواك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. Ya Allah, ya Tuhan kami semua adalah hamba-hamba Engkau ya Allah, sedang menadahkan tangan ke hadrat Engkau ya Allah. Kami telah berpuasa ya Allah selama sebulan ya Allah. Engkau telah janji kepada hamba-hamba Engkau yang berpuasa ya Allah, 10 hari awal ya Allah Engkau akan kurniakan rahmat Engkau ya Allah. 10 hari tengah ya Allah Engkau akan beri keampunan Engkau dan maghfirah Engkau ya Allah. 10 hari yang akhir ya Allah Engkau telah berjanji untuk bebaskan sebanyak-banyak ya Allah daripada api neraka Jahannam ya Allah. Maka masukkanlah kami semua dalam janji-janji Engkau ya Allah. Terimakanlah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang telah lepas ya Allah. Maafkanlah kepada kami di atas kecuaian kami ya Allah, di atas taksir kami ya Allah. Tidak dapat jaga puasa dengan sempurna ya Allah, tidak dapat jaga amalan-amalan dengan sempurna ya Allah.
Engkau maaf dan ampunkanlah kepada kami ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah pada kami di masa depan ya Allah. Perbaikilah segala amalan-amalan kami ya Allah. Perbaikilah iman kami ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman ya Allah. Matikanlah kami dengan iman ya Allah. Matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah ya Allah. Dan lebih lagi dalam masa keluar di jalan Engkau ya Allah, dalam buat usaha agama Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak tertinggal ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, jika ada mereka masih hidup ya Allah, tinggikanlah darjah mereka ya Allah. Selamat dan ampunkanlah mereka ya Allah. Masukkanlah mereka dalam jannatul firdaus dengan redha Engkau ya Allah. Jika mereka sudah mati ya Allah, Engkau selamatkanlah kubur mereka ya Allah. Jauhkanlah daripada azab kubur ya Allah. Selamatkanlah ya Allah daripada mahsyar ya Allah. Selamatkanlah daripada api neraka jahanam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa isteri-isteri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kalangan kami ya Allah ada kanak-kanak yang belum lagi berdosa ya Allah, maka Engkau terimakanlah doa kami ya Allah. Ada di antara kami orang-orang tua yang banyak amal ibadat ya Allah, maka Engkau terimakanlah doa kami ya Allah. Ada di antara kami orang-orang hafizul Quran ya Allah, alim ulama ya Allah, yang mana mata mereka sentiasa melihat Quran ya Allah, lisan mereka sentiasa baca kalam Engkau ya Allah. Engkau terimakanlah doa kami ya Allah. Ada di kalangan kami ya Allah aulia Engkau ya Allah, hamba-hamba Engkau yang saleh, yang taqwa ya Allah, maka Engkau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, lebih lagi ya Allah, di kalangan kami ya Allah, mereka yang keluar di jalan Engkau ya Allah pada hari ini ya Allah, semua orang ya Allah hendak bersuka dengan anak isteri mereka di rumah ya Allah, hendak makan bersama anak-anak isteri mereka di rumah ya Allah, tapi mereka telah keluar di jalan Engkau ya Allah dengan pakaian yang buruk ya Allah, dengan tidak ada makanan ya Allah, dengan tidak ada ya Allah pakaian untuk anak-anak isteri mereka di rumah ya Allah. Mereka telah tidur di masjid-masjid ya Allah. Mereka ya Allah telah tangisan mereka ya Allah. Engkau terimakanlah doa kami ya Allah. Ada di antara kami ya Allah orang-orang yang sudah mujahadah ya Allah, mereka pulang di jalan Engkau ya Allah, mereka akan pulang ke rumah mereka ya Allah. Dengan berkat doa-doa ini ya Allah, Engkau terimakanlah ya Allah doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam iman ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman ya Allah. Engkau terimakanlah kami ya Allah. Gunakanlah diri kami dan harta benda kami ya Allah untuk habiskan di masa di keluar jalan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah ahli kubur ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang hidup atau yang mati ya Allah. Ya Allah, Engkau tinggikanlah derajat Nabi kami ya Allah sebagai maqamam mahmuda ya Allah. Tinggikanlah derajat ahli keluarga ya Allah, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari raya ini ya Allah sebagai hari raya asbab hidayah ya Allah untuk kami dan umat seluruh alam ya Allah. Dan masukkanlah kami semua ya Allah dalam 5 perkara hari raya ya Allah yang beritahu oleh sahabat Engkau, sahabat Nabi kami ya Allah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud ya Allah. Maka hadiah pada kami semua ya Allah. Kau terimakanlah doa kami ya Allah, terimakanlah permintaan kami ya Allah. Gunakanlah diri kami dan harta benda kami sebagai asbab hidayah ya Allah. Selamatkanlah umat Nabi seluruh alam ya Allah. Kembalikanlah umat ini bertaubat pada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tua-tua agama ni mungkin tak ada